Alatul masjid wa ba'din mat'am. Kita maklum mat'am في حيوان أقصى؟ في حيوان صار في جمل في دجاج ياكل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan, kita nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat untuk bernafas di muka bumi Allah Ta'ala ini. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama menyusuri sejarah ataupun sirah Rasulullah SAW. Kita akan menuju ke sebuah kawasan dinamakan Hudaibiyah. Di sana berlakunya satu peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah antara orang Islam dan juga orang-orang musyrikin di kota Mekah, antara Rasulullah SAW bersama dengan orang Islam dan juga orang musyrikin. Baik, kita berkongsi sekarang cerita ke apa jemaah tadi? Pada ni sekarang ya. Video live kan? Live. Kepada para tetamu semua, kepada tetamu Allah Ta'ala, semoga sihat, walafiat, Alhamdulillah. Kepada para penonton yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, semoga sihat. Semoga kalian berada di dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala setiap hari. Allah berikan kita kesihatan, Allah berikan kita tenaga dan semangat untuk kita terus beribadah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah hari ini bila mana kita dapat bernafas di muka bumi Allah Ta'ala ini yang merupakan pinjaman semata-mata untuk kita semua, kita perlu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanda kita ini syukur dan taat kepada Allah Ta'ala, tanda kita sebagai hamba yang sangat lemah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bersyukur, kita mensyukuri, kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rahmat, yang pandangan yang rahmat, memandang kita ini dengan pandangan rahmatnya pada akhirat kelak, pada hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah jemaah sekalian, kalau yang terjadi kita akan menuju ke kawasan yang dinamakan Hudaibiyah. Di sana ada sebuah telaga. Telaga ini dinamakan juga Telaga Hudaibiyah ataupun Telaga Syumaisi, bertepatan dengan nama tempat Hudaibiyah. Kali yang berlakunya peristiwa perjanjian Hudaibiyah antara orang Islam dan juga orang musyrikin pada tahun 6 Hijrah. Baik, kita balik kepada kisah. Kesini semua orang tahu kisah tentang perjanjian Hudaibiyah kan. Bagaimana? Cuma kita menyingkap semula. Kita singkap semula untuk kita sama-sama menghayati pengorbanan, kebijaksanaan dan juga istilah yang cantik, kebersamaan orang Islam menghadapi orang musyrikin pada ketika itu. Pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW dan juga para sahabat masih lagi berada di kota Madinah. Ketika itu kota Mekah masih lagi belum ditakluki oleh orang Islam, belum lagi ditakluki oleh tentera ataupun orang-orang Islam, oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW juga para sahabat dan orang Islam setelah berada di kota Madinah, dan Islam telah berkembang di kota Madinah, Abu Nawarah. Jadi pada tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW bermimpi, dapat satu mimpi. Dalam mimpi Rasulullah ni, mimpi tahun tersebut Rasulullah SAW dan juga para sahabat pergi menuju ke kota Mekah buat umrah, jumpa saudara mara, sahabat yang lama dah tak jumpa dengan aman dan tenteram. Maka bangun tertidur, Rasulullah SAW panggil para sahabat, bagi tahu tentang mimpi malam tadi dah, tentang mimpi tersebut. Maka gembiranya para sahabat kerana mereka akan pulang ke halaman. Macam kita lah kan, macam kita kan dah lama tak balik kampung, gembira tak rasa hati ni. Kalau kita rasa tiba-tibalah suatu hari kita nak balik kampung, gembira kan. Macam Datin kan, hari Selasa nanti akan balik dengan anak, dengan suami, gembira kan, nak kata tak sabar-sabar kan nak balik kan. Memanglah kita rindukan Mekah, rindukan Madinah, tapi kita rindu orang yang bersama-sama dengan kita, hidup kita, anak-anak kita kan, kita yang melahirkan dia.
kita yang menyusukan dia, kita yang mendidik dia, kita yang mendakap dia, kita yang pok untuk suruh dia tidur kan. Kita yang pang dia. Kita yang pang dia kan. Pok juga, pang pun kena juga, pang kena juga. Tapi pang tu manja-manja lah, no. Ibu, seorang ibu dia kalau marah anak, bukan dia marah tapi dia sayang. Betul tak Abidin? Tak lah anak Ustaz. Kan dia tak dengar kan anak-anak ni ya, kan dia teriak lagi teriak. Okey. Jadi sama lah juga perasaan yang dimiliki, yang dihadapi oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kan mimpi dah boleh pulang ke Mekah dengan selamat aman, tak nak buat umrah. Dah lama dah tak umrah kan macam kita kan. Kalau kita dah lama tak buat umrah, macam tahun lepas kan PKP tak boleh umrah kan, tak boleh pergi Mekah. Kan orang yang biasa buat umrah ni dia akan rindu kota Mekah, Madinah, Rasulullah kan semua kan. Bila mana dapat buat tu satu, orang kata satu kepuasan bagi diri mereka kan, dapat pergi Mekah, dapat menatap berjiran dengan Rasulullah di kota Madinah, Masya Allah. Jadi samalah juga perasaan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat ketika itu 6 hijrah. Jadi pergilah mereka bersiap-siap sedia menuju di kota Madinah ke kota Mekah bersama dengan dikatakan bersama mereka ada 100 ekor unta. Gitulah. Jadi bayangkan kita sahabat ramai bukan tak yang ramai kan, sahabat dengan Rasulullah SAW berjalan kaki naik unta di kota Madinah nak pergi kota Mekah. Kita sekarang naik train, speed train ya, daripada kota Madinah ke kota Mekah, Masya Allah 2 jam 20 hari. Orang dulu sama Rasulullah, sahabat dulu dari kota Madinah ke kota Mekah berhari-hari. Kita tak sampai setengah hari dah sampai kan, sangat canggih. Bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala jadikan kita ini, berikan kita nikmat macam yang kita hadapi sekarang ini, semuanya atas sebab pengorbanan Rasulullah dan juga para sahabat kan. Kita kena ingat atas yang kita terima pada hari ini, kita hidup dengan mudah tenang agama Islam pada hari ini dia kerana pengorbanan dan juga kecintaan Rasulullah SAW kepada umat Islam di akhir zaman ini. Itulah umat selepas kewafatan Rasulullah SAW. Itu ada suatu peristiwa kan, satu hari Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat. Jadi Rasulullah menangis. Sahabat tanya, kenapa menangis Rasulullah? Lepas tu nak bercakap apa? Nak bercakap aku rindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Sahabat kata, kami ni kan saudara kamu ya Rasulullah. Nabi kata, kamu ini sahabatku. Saudara-saudaraku ialah mereka yang tak pernah hidup denganku, tetapi mereka sentiasa merinduiku, menyayangiku, mencintaiku dan mengamalkan sunnah. Rasulullah menangis untuk kita semua. So kita ni bagaimana? Adakah kita ini akan menangis bila mana mendengar ataupun bercerita mengenai Rasulullah SAW? Adakah kita ini akan merindui Rasulullah tatkala nama Rasulullah disebut? Adakah kita ini akan mencintai dan nak jumpa Rasulullah SAW tatkala bila mana kisah-kisah Rasulullah SAW diceritakan kepada kita semua? Tepuk dan dia tanya iman kita. Kalau kita ini kasih cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah SAW melebihi segala-galanya, itu adalah tanda kita ini sebagai umat Rasulullah yang sentiasa rindukan, ia akan berdamping dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak. Jadi mudah-mudahan kita ini bersama-sama dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat kelak, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat pada hari-hari, bukan selawat dalam solat je kan, tapi bangun tidur kena selawat kan, nak makan selawat, nak buat apa saja kerja kita kena selawat. Bismillah, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim dan selawat kepada Rasulullah. Orang yang ingat Rasulullah ni, dia akan bersama-sama dengan Rasulullah pada hari kiamat nanti. Orang yang selawat kepada Rasulullah ni 1,000 kali dia selawat kepada Rasulullah satu hari, dapat sebab apa?
bahunya dan bahuku Rasulullah. Maknanya bahu kita ni, bahu orang yang banyak sahabat Rasulullah ni, dengan bahu Rasulullah akan berlega-lega. Maknanya kita akan berada di syurga Allah bersama Rasulullah SAW. Dan orang yang banyak sahabat kepada Rasulullah ni, 1,000 kali kepada Rasulullah, barang siapa yang senawat kepada aku 1,000 kali ke atasku setiap hari, jasad tubuhnya akan diharamkan, jasad tubuhnya daripada api neraka. Maknanya dia akan dimasukkan ke syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah. So sama kisah jadi pada Nabi Hijrah, bergeraklah orang Islam, para sahabat dengan Rasulullah menuju ke Hudaybiyah. Jalan Hudaybiyah nak pergi ke Madinah jauh tau. Sekarang ini jalan highway lah. Orang Arab sudah ada buat jalan highway, nak pergi Madinah kan ikut jalan lain. Kalau dulu orang dulu datang Mekah buat haji ke umrah, mereka ikut jalan Hudaybiyah. Jauh sangat, melebihi 8 jam, 9 jam kan. Kita sekarang kalau naik bas Madinah ke Mekah dalam 4 ke 5 jam. Naik kereta api laju 2 jam setengah. Betul ada? Kereta 3,5 ke 4 jam. Cepat. Dulu berhari-hari, berjam-jam tak sampai-sampai. Itu kita lihatkan pengorbanan sahabat Rasulullah SAW, para sahabat. Mereka susah. Dan mereka susah tapi mereka gembira. Kerana mereka gembira menyampaikan risalah an-nabawiyah, menyampaikan dakwah Islam, menyampaikan dakwah Islamiah, menyampaikan agama Allah Ta'ala ini. Tak kira lah dalam keadaan apa sekalipun, bergadai nyawa sekalipun, mereka tetap bersungguh-sungguh demi Allah, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu lepas sahaja Rasulullah SAW masuk ke syurga, antara golongan yang akan bersama Rasulullah akan masuk ke syurga ialah para sahabat. Nampak? Rasulullah ni cintakan sahabat ini lebih segala-galanya. Sehingga Rasulullah SAW menggambarkan, bagi tahu pengorbanan para sahabat ini lebih besar daripada besarnya Bukit Uhud di kota Madinah. Kalau di kota Madinah kita pergi kan, Madinah ada satu bukit yang paling besar di Madinah, itu Bukit Uhud. Di Madinah, bukit antara bukit yang paling besar di Madinah ialah Bukit Uhud. So Rasulullah SAW menggambarkan pengorbanan para sahabat ini lebih besar daripada Bukit Uhud. Masya Allah, Masya Allah. Maknanya tak tergambar pengorbanannya. Banyaknya pengorbanan para sahabat untuk kita semua orang Islam yang hidup sekarang ini kan. Cumanya kita lah, cuma kita kena sentiasa lah. Kita ini kadang kita leka, lupa kan. Kadang kita lebih syok melihat ataupun mendengar kisah-kisah bukan tentang Rasulullah dan juga para sahabat. Kita lebih suka mendengar ataupun melihat kisah-kisah drama-drama di zaman di kala ini kan, di pukul 7, pukul 3, pukul 9 malam. Kita tak. Kita lebih suka melihat seronok, melihat feeling, melihat dan juga menonton drama-drama Korea. Betul tak? Anak muda bukan anak muda je, orang tua pun sama. Betul tak? Drama Korea kan. Sarang Heyo macam tu kan. Tapi kita sarang tu sambung. Kita ubah persepsi pemikiran kita ini di akhir zaman ini. Kita ubah sikit lah, bukan sikit, ubah banyak pun tak apa. Bukan, kita ubah mindset kita ini ke arah sukakan, kan, sukakan melihat, menonton kisah-kisah tentang tauladan Rasulullah SAW, kisah tentang hidup Rasulullah SAW, kisah tentang hidup para sahabat. Membaca bahan bacaan tentang kisah kehidupan Rasulullah dari sebelum lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, berkahwin di rumah tangga sehinggalah wafatnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Kita kenal Rasulullah. Kita kenal ramai-ramai artis kat Malaysia kan. Kita kenal dengan Datuk Siti Nurhaliza, betul tak? Kita kenal dengan artis, pelakon. Tapi kenapa kita tak boleh mengenali lebih mendalam siapakah insan yang paling agung yang Allah Ta'ala muliakan pada hari dia hidup, sebelum hidup sampai dia wafat dan telah wafat juga. Seorang insan yang akan memberikan kita syafaat pada hari kiamat nanti. Siapa kita punya pengorbanan untuk Rasulullah SAW? Kan tanya diri,
tanda dia masing-masing. Rasulullah SAW juga para sahabat banyak buka untuk kita semua. So kita pada hari ini makan cukup, tidur cukup, handphone mahal iPhone 13. Kan? Betul tak? Bila Bila semua cukup. Tapi tanya, apa kita punya pengorbanan kita untuk Rasulullah dan juga para sahabat? Apa pengorbanan kita untuk agama Islam yang kita anuti sekarang ini, yang kita kecapi pada hari ini? Apa kita punya pengorbanan kita? Kalau setakat solat 5 waktu itu adalah satu perintah kewajipan. Kalau setakat puasa itu satu perintah kewajipan. Jadi tanya diri kita, apa kita punya pengorbanan kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Apa tadi? Panjang aku berbil Jadi sampai dah Masjid Hudaybiyah ni. Depan dia sikit lagi. Okey, sama tadi sampailah di Hudaybiyah. Sampai Hudaybiyah, orang Islam ditahan oleh orang musyrikin Mekah. Mekah, kemudian apa yang dia buat? Rasulullah SAW hantar seorang sahabat bernama Osman bin Affan. Sayyidina Osman bin Affan ni, kenapa Rasulullah hantar sama Osman bin Affan? Kerana Sayyidina Osman bin Affan ni seorang daripada golongan anak keluarga yang kaya dan juga bangsawan di kota Mekah. Dan orang Mekah kenal keluarga Osman bin Affan dan mereka lebih lebih senang untuk berurusan dengan Osman bin Affan kerana kayanya keluarga Osman bin Affan. Nampak? Jadi pergilah Sayyidina Osman bin Affan ni berjumpa dengan ketua-ketua di kota Mekah, musyrikin Mekah, untuk berbincang dan sebagainya. Rasulullah, para sahabat tunggu, datang satu berita yang mengatakan Sayyidina Uthman telah mati dibunuh. Dibunuh. Kita kalau kawan baik kita kan pergi berjuang atau pergi mana lah, tiba kita dengar dia aksiden, kita risau tak? Risau, sedih kan? Sama lah yang dialami, perasaannya dialami oleh Rasulullah juga para sahabat. Para sahabat ni mereka punya persahabatan sangat utuh. Susah sama susah, senang sama senang, lapar sama lapar, kenyang sama kenyang. Ni kita tak, kita kenyang, kawan kita lah lapar. Kan susah kan. Tu aku Rasulullah suruh cari kawan ni, sahabat atau kawan yang boleh membawa kita ke syurga, yang boleh bimbing kita ke arah Allah Ta'ala. Betul tak? Ni kawan sahabat yang boleh membawa kita ke neraka. Itu tak nak. No. Kalau beruhah dia ajak kita pergi. Kalau dia pergi, kalau bab agama haram, tak nak sama-sama kan. Nampak tak? Kita tak bezakan. Dalam sepanjang tempoh kita hidup ini, kita tahu siapa sahabat kawan kita yang betul-betul bawa kita ke arah Allah Ta'ala, ke arah keimanan. Betul tak? Artikan betul kan? Ada betul. Kalau kita tanya seseorang, mesti ada kisah-kisah hidup masing-masing. Kawan yang betul-betul nak kawan dengan kita, yang sanggup hidup semua tinggal kita. Betul tak? Susah senang kita betul ya ada. Kan? Itulah. Jadi sama je kisah ni. Pak sudah bila dah macam dia dah. Jadi itu orang belakang tu kau pun lengok. Untuk masa kalau timbul. Masa timbul. Yang penting datangnya pakai baju meriah bertemakan warna hijau. Warna kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warna hijau ya, yang mengindahkan lagi pemandangan kita pada hari ini. Alhamdulillah. Okey. Sambung tadi. Bila dengar sama berita tentang Sayyidina Uthman dalam mati dibunuh, maka sahabat-sahabat ni geram. Mereka jumpa Rasulullah, berbaiat dengan Rasulullah, ikat janji setia dengan Rasulullah nak memerangi orang musyrikin Mekah sebab telah bunuh Sayyidina Uthman bin Affan. Dan berita tentang kata-kata tentang orang Islam nak bunuh Sayyidina Uthman ni, orang musyrikin Mekah takut dengan orang Islam. Nampak? Orang musyrikin, orang kafir ni sebenarnya zaman sekarang pun sama juga. Orang kafir ni, para penonton sekalian, mereka sebenarnya takut dengan orang Islam. Sebenarnya hakikatnya mereka takut dengan kita semua. Kerana mereka ada senjata, peralatan yang canggih-canggih pada kita, so mereka beranilah. Tapi dah hakikatnya mereka takut dengan orang Islam. Nampak? Sama jika ketika itu
musyrikin Mekah takut dengan Islam. Mereka kata kalau orang Islam serang Mekah, mesti Mekah kalah. So mereka hantar sebab rupanya berita tentang sahabat Uthman bin Affan mati tadi itu adalah berita palsu, kabar angin semata-mata. Maka Uthman bin Affan dipulangkan semula kepada orang Islam yang berada di Mekah. Masya-Allah, subhanallah. Dah Hanim belum shoot tu di sini, awan dia lawa. Sudah. Awan dia lawa maksudnya. Awan dia besar satu. Maka ketika itu orang musyrikin Mekah dengan takut dengan orang Islam, dihantarlah beberapa orang di kalangan orang musyrikin Mekah untuk berjumpa dengan orang Islam, dengan berjumpa dengan Rasulullah SAW, berbincang untuk bagi membuat perjanjian lah, satu perjanjian kan. Akhirnya tukar orang tukar akhirnya start Rasulullah SAW tengok satu orang lelaki yang bernama Suhail daripada orang-orang musyrikin Mekah. Namanya Suhail. Memang Nabi pun kenal, sahabat kenal Suhail siapa ketika kita pun kan. Soal itu Suhail ketika itu tinggal di Mekah kan. Cuma Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bagi dengan sahabat, hari ini sahabat semua kita akan dipermudahkan. Kerana Suhail ini maksudnya permudah, dimudahkan. Itu dalam Islam. Dalam Islam, kalau yang berkahwin lah dapat anak, disuruh untuk kita menamakan anak kita dengan nama yang baik. Contoh Suhail, Rayyan. Rayyan ni adalah antara nama pintu syurga. Alhamdulillah. So kita sambung kisah ini sebentar lagi. Kita akan bersalam untuk sunat Masjid Duha dan juga sunat ihram bagi mereka yang umrah lah. So kita akan berniat umrah dalam bulan insya-Allah. Kita katakan nanti assalamualaikum. Hudaybiyah.